Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Selepas semalam dalam sidang media, Zahid memberikan amaran peringatan tegas supaya tidak lagi sering menyerang di antara satu sama lain, khususnya pimpinan daripada UMNO seperti Akmal Saleh, Nur Jazlan. Tetapi akhirnya sahabat semua, nampaknya Akmal ini masih dengan kesombongan dan keangkuhan dan keegoannya. Jadi beliau pula mengeluarkan satu kenyataan yang saya boleh anggap sebagai satu cubaan untuk mempertahankan tindakan biadabnya, ya, mempertahankan kenyataan-kenyataan biadabnya, panggilan jelik ya kepada pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan. Dan satu kes lagi lah, kaki fitnah didakwa hari ini, sahabat-sahabat semua. Penfitnah yang kononnya diliwat oleh Perdana Menteri kita hari ini. Jadi saya ingin kongsikan perkara ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita lihat kenyataan pertama daripada Akmal Saleh ini, yang kononnya kalau takut diusik katanya, jangan usik kami. Itu antara kenyataan sombong dan cuba mempertahankan kenyataannya yang dianggap biadab itu sebenarnya. Bagi pandangan saya sahabat semua, Akmal cakap kalau takut diusik jangan usik kami. Ya, hal ini sebenarnya berlaku ya kerana kenyataan daripada ahli parlimen Teresa Kau ya, yang menyuarakan kebimbangan rakyat berkaitan dengan arahan yang dikeluarkan oleh menteri ya, yang mana ya pensijilan halal itu akan diwajibkan dan sebagainya ya, untuk mengambil sijil halal. Dan apa yang dibuat oleh Teresa Kok ini sebenarnya untuk menyuarakan kebimbangan peniaga-peniaga ya, bukan saja peniaga Melayu dan juga termasuk juga peniaga bukan Melayu. Dan yang membingungkan di sini adalah tanpa membuat usul periksa, Akmal ini membuat serangan ya, apatah lagi membuat panggilan kepada Teresa Kok sebagai nyonya tua dan sebagainya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Teresa Kok ini adalah tugasnya sebagai ahli parlimen untuk menyuarakan kebimbangan rakyat. Dan akhirnya apabila disuarakan perkara itu, ya, kerajaan perpaduan, kabinet kerajaan ini sendiri telah memutuskan untuk tidak meneruskan apa yang diumumkan oleh menteri tersebut. Jadi apa kaitannya mengusik Akmal Saleh ini? Ya, ini adalah perkara yang kita anggap sebagai tanggung jawab sebagai seorang ahli parlimen. Tapi Akmal ini menyatakan kononnya mereka menyerang dan cuba mengganggu agama mereka. Ya, ini antara satu tindakan yang kita anggap sebagai satu penunggangan hebat. Lebih penunggang daripada parti PAS, sahabat semua. Ya. Keputusan kabinet telah pun dibuat. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya oleh Teresa Kok itu adalah satu tanggung jawab beliau ya, untuk memberikan suara ya, menyatakan suara rakyat ya, melalui kebimbangan mereka. Tetapi disalah arti, lepas tu dibuat kesimpulan tanpa membuat usul periksa dan sebagainya. Jadi inilah dia yang saya katakan pada pandangan saya, Akmal ini dia ini terlebih PAS daripada PAS, terlebih penunggang daripada parti penunggang PAS ini. Jadi kalau kita lihat pula katanya kalau takut diusik jangan diusik. Sebenarnya dia yang terlebih dahulu membuka cerita ini, menyerang dan buat kenyataan ya seakan-akan beliau lah hero. Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang bodoh, bangang ya, membuat kenyataan tanpa membuat usul periksa terlebih dahulu. Terus mengangkat kononnya jangan cuba menyerang ataupun mengganggu agama kami katanya. Ini bukan soal agama ya. Ini soal suara yang mahu rakyat ya berikan kepada kerajaan ya atas keputusan dan juga pengumuman yang dibuat oleh menteri itu. Jadi walaupun semalam Presiden UMNO Ahmad Zahid berkata dia enggan memanjangkan ketegangan antara pemimpin parti-parti kerajaan,
Walaupun Ketua Pemuda UMNO Muhammad Saleh tidak menyebut langsung teguran presiden itu, namun dipercaya dia bertegas menegakkan pendiriannya sebelum ini yang dilihat ya setengah pihak sebagai kontroversi. Jadi kalau kata Akmal lagi, kalau takut kena usik jangan sekali usik kami dulu katanya. Jangan ingat kamu usik kami akan dia membisu saja orang lain mungkin, tapi bukan kami, kata Akmal pada hantaran media sosial yang disertai dengan pagar Pemuda UMNO Malaysia. Itulah ya kesombongan yang kita boleh lihat ya kepada pemimpin ini. Ya, kalau kamu usik, jangan anggap kamu juga boleh mengusik kami. Ya, kalau kamu usik juga kami juga tetap akan menyerang. Ya, akan membalas balik seperti mana yang berlaku. Jadi janganlah ya menjadi hero kampung, hero kononnya pejuang, tapi sebenarnya kamu hanya membuat publicity untuk menaikkan karier politik kamu. Janganlah hanya menggunakan setengah isu itu hanya demi dilihat kononnya memperjuangkan bangsa dan agama. Tetapi sebenarnya kamu tidak tahu pun apa yang kamu buat. Sangat-sangat memalukan. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi untuk perkara yang seterusnya, bekas pembantu Anwar, ya bekas pembantu yang menyaman Anwar akan didakwa kerana memiliki senjata api hari ini. Ini antara satu perkembangan menarik ya untuk kita lihat, yaitu Muhammad Yusuf Rute yang sedang menyaman Perdana Menteri Anwar atas tuduhan serangan seksual terhadap Perdana Menteri Anwar akan diseret ke mahkamah atas tuduhan memiliki senjata api hari ini. Menurut peguamnya Rafiq Rashid, bekas pembantu Anwar itu akan menghadapi pertuduhan di bawah Akta Senjata 1960, Akta 206 di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Tiada pengakuan akan direkodkan di hadapan magistrate kerana kes ini akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Jadi pada 12 September, Yusuf didakwa atas kesalahan mengedar 305 gram bahan terlarang, dan jika sabit kesalahan dia akan berdepan hukuman maksimum penjara seumur hidup dan juga sebatan 12 sebatan. Dan 6 September lalu juga Yusuf ditahan kerana disaki memiliki senjata api dan juga bahan terlarang. Menurut laporan polis, ya mereka menemui 2 pucuk senjata api dan juga 305 gram bahan terlarang di dalam kenderaan yang dinaikinya. Rafiq mendakwa penahanan guamnya melibatkan individu berkaitan politik yang mengadang-adakan dan meletakkan barang bukti. Sudah orang itu bahan bukti itu ada dalam kereta individu tersebut, boleh pula ya mereka peguamnya membuat tuduhan dan juga pembelaan kononnya ya ini adalah melibatkan ya individu berkaitan politik, kerana itu mereka sengaja letak barang itu dan sebagainya. Memang peguam ini pun mungkin suka tengok movie lah ya. Dia ingat ini movie kah? Sudah orang tu buat salah, cari lagi alasan, berbagai-bagai alasan dan sebagainya. Aduh, ini kali lah. Jadi kalau kita lihat pada 7 Mei lepas juga, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Yusuf mendapatkan perintah memaksa polis mendedahkan keputusan ujian poligraf pada Disember 2019. Dan bekas pembantu penyelidik itu mendapat perhatian pada sidang media 4 Disember 2019 apabila dia memaklumkan akuan bersumpah mengandungi dakwaan serangan seksual terhadap Anwar. Jadi 17 September 2019, plaintiff pergi ke Bukit Aman untuk menjalani ujian poligraf berhubung siasatan polis terhadap dakwaan selaku seksual terhadap Anwar. Ini antara kontroversi ataupun cubaan ya sekali lagi untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, seperti mana yang pernah ya dilakukan oleh geng-geng politikus-politikus sampah sebelum ini sehingga memenjarakan Datuk Seri Anwar. Walaupun tidak terbukti, tidak ada bukti yang sahih, tapi kerana tujuan mereka melakukan bersama adalah untuk memenjarakan, menyumbat Datuk Seri ke penjara, walaupun tidak ada bukti kukuh, tapi Datuk Seri tetap dijatuhkan hukuman. Mungkin ini yang sedang mereka cuba lakukan, tapi hakikatnya bagi saya ini tidak akan berlaku lagi. Sebab ketika itu mungkin boleh, sebab mereka menguasai. Ya hari ini Datuk Seri sendiri yang sebagai Perdana Menteri mungkin ya tidak akan dapat ya dilakukan oleh geng-geng yang cuba untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Kita doakan ya agar fitnah-fitnah ini dapat dibenteras, dapat dipatahkan. Itu pandangan saya. So bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.